Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera diucapkan kepada anda semua. Baik, sebelum kita teruskan dengan episod yang seterusnya, di sini saya ingin mencelah sedikit pada sesiapa yang ingin nak order buat sampul raya custom gambar sendiri saya ada buat. Ini kira homemade tau, buat di rumah. Kalau rasa ada yang berminat boleh tekan link di description Okey. Baik, kita akan teruskan dengan episod yang ke-49. Gadis disalai atas bara. Kesedihan terus menyelubungi keluarga Haji Mak Ali apabila anak gadisnya, si Senah, telah meninggal dunia setelah hampir 6 bulan terlantar sakit. Haji Mak Ali sudah menjemput Aki Sitam dari Gemas untuk mengubati sakit ganjil Senah itu, tetapi ajalnya sudah ditetapkan sedemikian. Senah meninggal dunia di dalam keadaan tubuh yang kurus kering, matanya cengkung jauh ke dalam dan tulang pipinya menungkal tinggi. Senah tatkala meninggalkannya bukan seperti Senah yang belum jatuh sakit 6 bulan sebelumnya. Tubuhnya yang monggel, berwajah bujuh sirih, berkulit putih kuning memang menjadi impian pemuda-pemuda di kampungnya untuk memperisterikan Senah. Bagaimanapun kejelitaan Senah tidak berpadanan pula dengan sikapnya yang keras hati. Dia tidak akan teragak-agak untuk mengherdik sesiapa sahaja kalau cuba mengganggunya di jalanan. Selama hampir 6 bulan itulah Haji Mak Ali bersama isterinya, Hajah Pesah, tidak pernah tenteram perasaan melihatkan keadaan Senah. Jika diharapkan anak lelakinya, Zarim, memang tidak boleh langsung. Kalau Zarim balik setiap hujung minggu ke rumah mereka di Segamat, Zarim akan cepat sahaja mahu menempeling adiknya Senah sekiranya Senah berkeras tidak mahu mandi. Dia akan mengherdik memaksa Senah supaya bersolek mengemaskan diri. Kadangkala bagaikan hampir hilang sabar Haji Mak Ali dengan sikap Zarim. Masakan Zarim tidak tahu adiknya jatuh sakit selepas mendapat kelulusan baik di dalam peperiksaan SPM-nya. Kemudian Senah telah memohon untuk memasuki maktab perguruan. Setelah hampir sebulan dia jatuh sakit, Senah telah menerima tawaran untuk memasuki maktab perguruan yang diidam-idamkannya selama ini. Sayangnya, Senah tidak dapat memenuhi keinginannya untuk menjadi seorang guru setelah tiba-tiba sahaja beliau jatuh sakit. Mula disedari oleh Hajah Pesah, anaknya jatuh sakit apabila Senah mengigau pada satu malam sambil memekik-mekik meminta tolong. Apabila dikejutkan, Senah terus memeluk emaknya lantas menangis teresak-esak. Dia tidak pula menerangkan apa-apa setelah ditanya oleh emaknya berulang kali mengenai igauannya itu. Esoknya, Senah tidak segera bangun ke dapur membantu emaknya menyiapkan sarapan pagi. Hajah Pesah tidak mengesyaki apa-apa walaupun pada malamnya Senah telah mengigau memekik-mekik meminta tolong. Biasanya, igauan demikian memang kerap berlaku kepada sesiapa sahaja. Sebab itulah Hajah Pesah tidak hiraukan sangat apabila Senah tidak membantunya menyiapkan sarapan pagi. Tetapi sehingga pukul 9.30 pagi, Senah tidak juga bangun. Barulah Hajah Pesah naik menjengah ke bilik anaknya. Heran betul dia melihat Senah menangis teresak-esak sambil mukanya menelungkup ke bantal. "Dah kenapa engkau, Senah?" soal Hajah Pesah bimbang. Senah tidak menyahut. Dia terus menangis sampai terhenjut-henjut bahunya. Hingga kan Haji Mak Ali sendiri turut menjengah masuk setelah mendengar mulut isterinya becok dari dalam bilik Senah. "Apa halnya, Senah?" Haji Mak Ali mula mengesyaki Senah menangis disebabkan telah berlaku sumbang. Tentulah Senah mula ketakutan setelah badannya mulai berlainan. Apalagi beliau melihat Senah menekan-nekan perutnya ketika sedang menangis tersengguk-sengguk itu. Tetapi Senah tidak juga menyahut. "Kau ni, dah rusak ya?" Cepat sahaja Haji Mak Ali mengherdik bila kenangkan Senah cuba memberi malu kepada keluarganya. Senah hanya terus menangis tersengguk-sengguk. Sekaligus pula Haji Mak Ali merentak rambut Senah sehingga kepala anak gadisnya terdongak. "Kau nak bagi aku malu ke?" tuduhnya sambil menggetapkan bibir. Air mata Senah banyak mengalir di pipi. Bibirnya bergerak-gerak mahu bercakap tetapi suaranya tidak keluar sepatah kata pun. Ketika inilah Zarim yang balik bercuti hujung minggu masuk ke bilik setelah mendengar suara ayahnya mengherdik adiknya.
Dia juga turut menuduh Senah melakukan perbuatan sumbang yang menyebabkan dia menangisi menyesali perbuatannya itu. Tetapi dia harus memujuk Senah supaya menerangkan segala perkara yang telah terjadi, bukannya dengan mengherdik melepaskan geram. Sekarang ni kau cakaplah, siapa yang buat jahat dengan kau? Zarim menyoal adiknya. Senah hanya terkebil-kebil mata merenung Zarim. Air matanya semakin banyak mengalir ke pipi. Tidak sepatah kata pun yang terluah daripada mulutnya. Haji Ma'ali tidak dapat menahan sabar terus menampar muka Senah. Tetapi gadis yang berumur 18 tahun itu tidak pula menjerit kesakitan. Ketika inilah Haji Pesah memekik memarahi suaminya. Fasal bertindak dengan betul terburu-buru. Awak ni jangan ikutkan perasaan Abang Haji. Entah-entah budak ni sakit, kata Haji Pesah mengingatkan suaminya. Selepas peristiwa itu baru Haji Ma'ali menyedari bahawa Senah tidak boleh bercakap lagi. Dia menjadi bisu secara tiba-tiba sahaja setelah mengigau pada sebelah malamnya. Kepalang menyesalnya Haji Ma'ali dengan sikapnya yang terburu-buru itu. Sebab itulah dia sentiasa diselubungi kesedihan bila mengenangkan nasib Senah. Sementara itu, Zarim pula cuba melakukan latihan secara kejiwaan dengan memaksa Senah melakukan sesuatu yang tidak disukainya seperti mandi, makan dan menyolekkan diri. Kepiluan itu terus mengganggu Haji Ma'ali di hari kematian Senah. Biarlah dia pergi dulu. Lama sangat dia terseksa, Ustaz. Beritahu Haji Ma'ali lemah tatkala saya dan Aki Sitam datang menziarah jenazah. Sebenarnya, Aki Sitam mengajak saya ke Segamat ke rumah Haji Ma'ali bukanlah untuk menziarahi jenazah. Tetapi Aki Sitam mahu mencukupkan 3 hari mengulangi mengubat Senah. Dia berazam mahu membantu keluarga itu walaupun dia tahu keadaan penyakit Senah sudah terlalu tenat. Disebabkan saya datang berkunjung ke rumahnya. Lantas Aki Sitam mengajak saya bersamanya ke Segamat. Sampai sahaja di rumah Haji Ma'ali kira-kira jam 9 malam. Dia pun terus memberitahu Aki Sitam mengenai kematian Senah pada waktu maghrib. Esok sajalah nampaknya kita kebumikan. Malam ni tak sempat. Jelas Haji Ma'ali yang masih kelihatan kesayuan tergaris pada wajahnya. Hampir 6 bulan dia mengidap, Ustaz. Haji Pesah pula menerangkan kepada saya setelah ya Allah, dia datang gegap dah. Baiklah, saya ulang balik ya. Hampir 6 bulan dia mengidap, Ustaz. Haji Pesah menerangkan kepada saya setelah saya diperkenalkan oleh Aki Sitam. Tapi, apa boleh buat? Allah lebih sayang dia daripada kita semua. Ujarnya sambil mengesat-ngesat pelupuk mata. Saya mengangguk-angguk lemah. Saya dapat merasakan apa yang terbendung di jiwa Haji Ma'ali dan isterinya. Setelah melihat anak kesayangan terlantar hampir 6 bulan. Sudah beberapa kali dibawa ke hospital hingga pihak hospital sendiri mengagakkan penyakit-penyakit yang sukar hendak difahami oleh Haji Ma'ali. Berubat secara kampung juga sudah diusahakan dengan menemui beberapa orang dukun dari Merlimau, Serting, Air Hitam dan di mana sahaja didengarnya ada dukun, Haji Ma'ali akan segera menjemputnya. Aki Sitam merupakan yang terakhir dijemputnya setelah Zarim yang bekerja di Melaka mendapat tahu mengenai kebolehan Aki Sitam digemas yang boleh mengubati penyakit-penyakit sedemikian. Tetapi ternyata manusia hanya boleh berikhtiar. Bagaimanapun yang menentukan segalanya adalah Allah SWT. Siapa pun tidak akan dapat melawan takdir yang sudah ditetapkan olehnya. Kalau boleh, tunggulah sampai esok hari dikebumikan dia. Haji Ma'ali berkata sambil menepuk paha Aki Sitam. Tak tahulah Tuan Haji, sahut Aki Sitam sambil tersengih-sengih. Ustaz ni, dia nak balik juga esok. Saya kemari tadi pun, Ustaz ni tak mau ikut sangat. Tapi saya yang kuat mengajaknya, kata Aki Sitam lagi sambil mengerling ke arah saya. Bermalam kat sini je lah Ustaz. Bolehlah kita sama-sama berjaga, ujar Haji Ma'ali sambil memandang ke arah saya. Saya hanya tersenyum tidak menjawab apa-apa. Memang tidak ada apa-apa perlunya saya menunggu sehingga Senah selamat dikebumikan. Lagipun orang yang dikatakan sakit sudah pun meninggal dunia. Apalah yang boleh dilakukan selain daripada membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sepanjang malam. Baunya kukur yang dibakar harum semerbak di tengah rumah dekat jenazah dibujurkan. Sewaktu Aki Sitam menyelak kain penutup muka jenazah, sempat juga saya menatap mukanya yang pucat. Tubuhnya yang kurus seolah-olah tidak nampak tenggelam oleh tilam alas jenazah dibujurkan itu.
Sayu juga hati saya melihat keadaan tubuhnya setelah menderita hampir 6 bulan mengidap penyakit yang tidak tahu apa puncanya itu. Dia bukan sahaja bisu, malah juga hilang akal. Aki Sitam menerangkan kepada saya. Kadang-kala dia ni bertelanjang dengan tidak memakai seorak benang pun. Keluh Aki Sitam sambil menggeleng-gelengkan kepala. Saya hanya mengangguk-anggukkan kepala sahaja. Ketika kami sedang berbual-bual inilah, 2-3 orang perempuan yang sedang membacakan Al-Quran telah terjerit akibat terkejut apabila seekor kucing kesayangan Haja Pesa. Ada pula kaki rider lalu sini. Baik saya ulangkan balik ya. Ketika kami sedang berbual-bual inilah, 2-3 orang perempuan yang sedang membaca Al-Quran telah terjerit akibat terkejut apabila seekor kucing kesayangan Haja Pesah telah melompat melintasi jenazah. Mereka semua gempar bila mengingatkan kata orang-orang tua bahawa jenazah yang dilompati kucing mempunyai alamat yang tidak baik. Jangan percaya semua tu, ujar Aki Sitam lantas menyuruh mereka meneruskan membaca Al-Quran. Walaupun 2-3 orang perempuan yang membaca Al-Quran itu meneruskan bacaan mereka, tetapi mereka tetap diganggu kegelisahan. Masing-masing mengerling ke arah jenazah sambil menampakkan perasaan yang rusuh. Pada kira-kira jam 11.30 malam itu juga, Aki Sitam bersama dengan saya meminta diri untuk pulang ke Gemas. Sebab saya akan terus balik ke Kuala Lumpur. Ketika sedang menyerung kasut di kaki tangga, saya terkejut bila mendengar seorang perempuan di atas rumah menjerit ketakutan. Sekaligus pula mereka lari menerpa ke pintu luar. Haji Mak Ali berkejar ke dalam untuk melihat punca kekecohan. Kemudian beliau keluar semula sambil terputus-putus cakap meminta Aki Sitam menunggu lagi. "Naiklah dulu Aki, naiklah dulu Ustaz," katanya seperti di dalam kebingungan. Cepat-cepat Aki Sitam mengajak saya naik semula ke rumah. Sewaktu saya sampai ke sisi jenazah, tidak ada sesiapa pun yang menunggu di situ. Masing-masing sudah lari ke dapur ataupun ke serambi. Ketika ini, kepala jenazah sudah tidak lagi terletak di atas bantal, tetapi sudah jatuh melepasi tilam. "Apa halnya ni?" tanya Aki Sitam yang keheranan. "Tak tahulah," sahut Haji Mak Ali perlahan sambil tergagap-gagap. "Budak-budak ni kata Senah bangun balik. Kaki tangannya bergerak-gerak," katanya terharu. Saya mengeluh pendek. Dengan tidak bercakap sepatah pun, saya membetulkan semula kepala jenazah yang sudah pun terkulai melepasi tilam. Aki Sitam pula membantu membujurkan semula mayat tersebut seperti keadaan mula-mulanya. Selepas itu barulah Haja Pesa bersama orang perempuan yang lain masuk semula ke tengah rumah. Tak cukup ke semasa hayatnya, sampai macam ni pun dia nak mempermainkan lagi. Hai syaitan. Gerutu Aki Sitam sambil menyelubungkan semula jenazah tersebut. 2 malam berturut-turut sebelumnya, Aki Sitam sudah pun menyedari punca yang menyebabkan Senah ditimpa penyakit ganjil itu. Kadang-kala buah dadanya berpintal-pintal dan satu garis hitam telah melintang dari kepalanya hingga sampai ke pusat. Senah tidak dapat berkata apa-apa selain daripada mengeliak-ngeliak sahaja menahan kesakitan. Kadang-kala dia hanya mampu menangis teresak-esak sahaja. Sewaktu Aki Sitam mengulangi dia 2 malam berturut-turut dengan dijemput dan dihantar oleh Zarim, dia sudah dapat menganggap mengenai penyakit yang dideritai oleh Senah. Aki Sitam hanya menggelengkan kepalanya bila dia melihat bagaimana lidah Senah telah dipotong melalui renungannya yang jauh ke dalam jiwa gadis berkenaan. Dia dapat melihat seolah-olah tubuh Senah diletakkan di atas para bagaikan ikan yang disalai. Tubuhnya diikat dengan benang hitam melalui celah kangkang hinggalah sampai kepala. Aki Sitam mencuba juga untuk mengambil tubuh Senah yang sudah kering disalai itu. Tetapi tubuh Senah itu semakin hancur berkecai bila disentuh dengan tangan. Seorang lelaki berkepala botak dengan berpakaian serba kuning seperti Sami Siam sentiasa mengawal tubuh Senah yang sedang tersalai di atas para itu. "Kau lepaskan budak tu," perintah Aki Sitam. "Kalau aku lepaskan, kau nak buat apa lagi? Dah berkecai semuanya," kata lelaki berkepala botak itu sambil ketawa terbahak-bahak. "Biar aku dapat dia dengan tubuh berkecai pun," sahut Aki Sitam yang keras mencabar. Sekaligus Aki Sitam menolak lelaki berkenaan hingga jatuh tergolek ke tanah.
Cepat-cepat pula dia menyambar tubuh Senah yang tersalai di para itu. Tetapi tubuh itu telah berkecam menjadi abu. Lelaki itu semakin gelak ketawa bila melihat Akis Hitam tidak berjaya merampas Senah dari tangannya. "Perempuan ni mulut jahat kau tahu," kata lelaki berkepala botak itu mengejek-ngejek. "Dia sudah ludah muka budak tu depan orang ramai. Tentulah dia malu," beritahunya sambil menuding ke arah seorang pemuda serani yang tersengih-sengih mengerling Akis Hitam dari jauh. Sampai di peringkat itu sahaja yang Akis Hitam menerangkan kepada saya. Setelah 2 malam berturut-turut dia datang ke situ. Setelah itulah dia beria-ia mengajak saya ke Segamat kerana dia tahu selama ini saya ingin sangat mengikutnya mengubati orang. "Setan," gerutu Akis Hitam lantas duduk berlutut di ujung lunjur jenazah. "Patutnya cukuplah menyiksa budak ni. Sampai dah macam ni pun tak puas lagi," rungutnya lagi sambil menggertapkan bibir. Kemudian Akis Hitam beralih duduk bertupang lutut di hulu kepala pula, menyebabkan saya berundur ke tepi dinding. Akis Hitam menghembus kepala jenazah 3 kali. Sekaligus kedengaran satu benda besar jatuh berdebap di tengah halaman. Serentak dengan itu, di kiri kanan jenazah ternampak asap nipis yang melenggan-lenggan naik sama seperti asap dari niur kukur yang dibakar. Tetapi asap yang keluar di kiri kanan jenazah berwarna hitam, laksana asap dari getah yang terbakar. "Ustaz, marilah sama sini." Akis Hitam pun menggambit saya agar mara mendekati dia. Saya mengangguk tapi tidak bergerak mendekati Akis Hitam. Haji Mak Ali juga menepuk paha saya supaya duduk berdekatan dengan Akis Hitam. Saya hanya memberikan isyarat dengan tangan agar saya tidak perlu duduk di sebelah Akis Hitam. Memang saya sendiri hairan melihat kejadian demikian kerana setelah mangsanya menjadi korban syaitan yang melakukan kekejaman itu masih terus juga mengganggu. Dia masih tergamak untuk menganiaya jenazah yang sudah terbujur kaku. "Cukuplah kau seksa budak ni," kata Akis Hitam sambil duduk di atas tumit dengan bertumpu lutut ke lantai. "Sekarang pergilah kau. Puaslah hati kau sekarang," ujarnya lagi dengan perlahan. Tetapi asap hitam masih lagi keluar dari celah ketiak jenazah. "Beginilah Pak Haji," kata saya sambil berpaling kepada Haji Mak Ali. Panggilkan 40 orang. Kita bacakan surah Yasin beramai-ramai." "Akis Hitam, biarkan dia buat kerja dia," ujar saya lagi mencadangkan. Haji Mak Ali tidak membantah. Dia pun mengajak semua jiran-jiran yang datang mengunjungi rumahnya supaya ikut sama membacakan surah Yasin. Mereka yang tidak hafal bolehlah berkongsi membaca. Sebaik sahaja kami memulakan membaca surah Yasin, saya pun melihat Akis Hitam mula berpeluh-peluh. Dia mengembuskan beberapa kali ke kepala jenazah sambil tangannya memegang kepala jenazah itu. Sebaik saja selesai membacakan surah Yasin secara beramai-ramai, saya pun mara mendekati Akis Hitam yang sedang membacakan sesuatu dengan matanya yang terpejam itu. Saya pun meletakkan tangan saya ke atas bahu Akis Hitam, lantas memulakan zikir hingga jauh ke dalam hati. Ketika inilah saya dapat merasakan nafas Akis Hitam kencang turun naik laksana orang yang sedang berjuang berhabis-habisan. Peluhnya telah banyak memercik hingga tengah belakangnya juga basah berlenjun akibat peluh yang banyak mengalir itu. Kira-kira setengah jam jugalah saya dan Akis Hitam duduk mendiamkan diri di hulu kepala jenazah. Barulah asap hitam itu sedikit demi sedikit mulai hilang. Barulah kami mengundurkan diri ke belakang bersandar pada dinding untuk melepaskan lelah. Hingga jam 1 pagi kami menunggu kalau jenazah Senah diganggu lagi. Tetapi alhamdulillah tidak berlaku lagi kejadian-kejadian ganjil selepas itu. Haji Mak Ali tidak membenarkan kami untuk balik pada malam itu disebabkan dia bimbang kalau kejadian jenazah bergerak hingga kepalanya jatuh dari bantal akan berulang lagi. Mahu tidak mahu, terpaksalah Akis Hitam bersetuju. Kasihan juga dia melihat keluarga Haji Mak Ali dalam keadaan rusuh sepanjang malam itu. Sampailah pagi tidak ada apa-apa pun yang berlaku. Disebabkan bimbang dengan kejadian yang mengganggu jenazah, Haji Mak Ali telah mengambil keputusan supaya jenazah Senah segera dikebumikan sebelum matahari tegak di atas kepala. Terpaksalah pula Akis Hitam mengajak saya menunggu hingga selamat jenazah dikebumikan. Sebelum zuhur lagi, jenazah telah selamat dikebumikan dengan tidak ada apa-apa kejadian ganjil yang berlaku. Dalam perjalanan balik pula, dari kubur itulah Haji Mak Ali memberitahu mengenai seorang guru yang mengajar di sekolah tempat Senah belajar. Cuba untuk memikatnya. Guru itu berbangsa Serani.
bertubuh tinggi kurus dan mukanya penuh dengan jerawat batu. Guru itu sering mengusik Senah hingga berani memeluk dan mencium Senah bila ada kesempatan yang tidak dilihat oleh orang. Semasa guru itu memberikan latihan sukan, dia akan mengarahkan semua pelajar-pelajarnya supaya memakai seluar pendek. Dalam masa mengajar latihan sukan inilah, guru berkenaan secara nakal telah memegang punggung Senah yang menyebabkan Senah tidak dapat menahan kemarahan. Senah telah berpaling dan merenung guru tersebut hingga telah mencetuskan pertengkaran. Dengan tidak bertangguh, Senah terus meludah ke arah guru tersebut. Kejadian itu tidak dilaporkan oleh Senah kepada guru besar kerana guru berkenaan telah segera meminta maaf. Itulah cerita kawan arwah ni pada saya, jelas Haji Mak Ali. Mungkin itu hanya kebetulan sahaja Pak Haji, sahut saya dengan perlahan. Kita ni tak boleh tuduh-tuduh saja, kata saya lagi menambah. Haji Mak Ali mengangguk. Betul lah tu cakap Ustaz tu. Tapi macam itulah yang kawan serdarjah arwah ni bagi tahu. Mereka datang melawatnya semasa arwah masih lagi terlantar, jelasnya sambil menahan rasa terharu yang berombak di dada. Kami terus balik ke rumah Akis Hitam digemas dengan tidak menunggu makan lagi kerana saya mau segera balik ke Kuala Lumpur. Semasa di dalam kereta, Akis Hitam sendiri menceritakan kepada saya kejadian-kejadian yang dialaminya semasa mengubati Senah. Kerja orang kafir, mana ada timbang rasa, keluh Akis Hitam dengan lemah. Dia dapat merasakan bagaimana tubuh Senah disalai di atas para dengan api yang menyala di bawahnya. Lelaki berkepala botak dengan berpakaian serba kuning seperti Sami Siam itu memain-mainkan patung yang sudah dipujanya itu untuk disamakan dengan Senah. Patung yang sudah disalai itu kemudiannya dipotong lidahnya agar Senah juga seolah-olah sudah dipotong lidah hingga tidak boleh bercakap memberitahu apa-apa sepanjang masa dia menderita sakit itu. Memang Akis Hitam dapat melihat sendiri pemuda serani yang mengupah lelaki botak itu melakukan sesuatu kepada patung tersebut agar penyiksaan itu juga dirasakan oleh Senah. Memang sukarlah nak diselamatkan, kata Akis Hitam bila mengingatkan patung yang disalai itu sudah menjadi seperti abu. Sebaik saja tersentuh oleh jari, patung berkenaan akan hancur menjadi debu. Kita tak dapat mengatasi kehendak Allah, sahut saya mengingatkan Akis Hitam, kerana bukanlah kuasa manusia yang boleh menyelamatkan Senah. Malah bukan kuasa manusia yang melakukan ilmu syaitan yang menyebabkan Senah terlantar sakit hampir 6 bulan. Akis Hitam mengangguk. Ajal budak tu memang dah setakat tu, ujar Akis Hitam dengan lesu. Tetapi dia tetap tidak dapat melupakan bagaimana dia dapat melihat gangguan yang menimpa tatkala Senah terlantar sakit. Malah setelah Senah meninggal dunia pun, lelaki botak itu terus juga mengganggu. Dia tidak perlu memegang patung tersalai itu, sebaliknya hanya menolak-nolak para tempat penyalai itu. Ketika inilah Akis Hitam menerpa memukul kepala lelaki botak berkenaan. Semasa orang ramai sedang membacakan surah Yasin, Akis Hitam dapat melihat lelaki berkepala botak itu terhumbang ke kiri dan kanan bagaikan ditolak oleh ribut kencang dari segenap penjuru. Sekaligus pula, hujan telah turun lalu memadamkan api yang menyala di bawah para salai. Terjerit-jerit lelaki berkepala botak itu sambil mencari tempat yang berlindung. Kemana sahaja dia mencuba berlindung, ribut kencang dengan petir memancar akan menyambar tubuhnya. Tolonglah, aku ni buat pasal diupah orang, lelaki berkepala botak itu meminta belas kasihan daripada Akis Hitam. Dia tidak pedulikan lagi rayuan lelaki berkepala botak itu yang angkuh sangat sebelumnya. Deru ribut kencang bergaung kuat di cuping telinga Akis Hitam tatkala bacaan surah Yasin bergema di tengah rumah. Dia sendiri merasakan bahawa tugasnya menjadi semakin mudah untuk menyerbu kawasan lelaki berkepala botak itu kerana tidak ada halangan seperti 2 malam yang sebelumnya. Ini ilmu apa ni? Kami tak pernah jumpa ilmu macam ni, rintih lelaki berkepala botak itu sambil terkial-kial untuk mencari tempat perlindungan. Tetapi setiap kali dia terhumban, tubuhnya akan berdebam jatuh ke tanah. Ribut kencang terus juga menunda-nunda tubuhnya bagaikan kertas yang sedang ditiup angin sahaja. Dia tidak dapat lagi bertahan. Apa sahaja usaha yang dilakukannya, kilat dan petir akan memancar bagaikan panahan api lalu menerkam ke arahnya. Habis sahaja deru ribut yang menggila memerangkap lelaki berkepala botak tatkala bacaan surah Yasin mulai selesai.
Bagaimanapun Akis Hitam melihat lelaki berkepala botak itu sudah tidak berdaya lagi untuk bangun. Seluruh tubuhnya berlubang-lubang, kesan terbakar akibat diserbu panah berapi dari segenap penjuru itu. Ketika inilah Akis Hitam dapat merasakan yang saya ada berdiri di belakangnya bagaikan dinding besi yang melindungi dirinya. Aku sudah kalah. Aku dah kalah. Ujar lelaki berkepala botak itu terketar-ketar sambil melambai-lambaikan tangan tanda meminta belas kasihan dari Akis Hitam. Akis Hitam tidak menghiraukan tindakan lelaki tersebut. Dia terus marah mendekati lelaki yang sudah tidak berdaya lagi itu. Sekalipun sudah tertiarap, lelaki berkepala botak itu cuba melawan sewaktu Akis Hitam berjalan hampir kepadanya. Dia menyemburkan api dari dalam mulutnya, tetapi tidak mengenai tubuh Akis Hitam kerana sudah dilindungi oleh dinding besi di sekeliling tubuhnya itu. Aku cabuk kepala kau, jerkah Akis Hitam sambil memukul kepala lelaki berkepala botak itu hingga berkecai. Saya hanya tersenyum saja mendengar cerita Akis Hitam, tetapi bukanlah bermakna saya menganggap dia mereka-reka sahaja cerita tersebut. Selepas balik daripada Gemas, kira-kira 6 bulan saya tidak mengunjungi Akis Hitam. Apabila saya menemuinya selepas itu, cerita mengenai Senah tidak juga berakhir. Akis Hitam telah diberitahu oleh Haji Ma'ali bahawa guru berbangsa Serani yang dikatakan telah diludah oleh arwah Senah itu telah dijumpai mati tertiarap di atas kubur arwah Senah. Mulutnya berlumur darah kering akibat disyaki meminum racun di situ. Botol bekas racun juga ditemui di sisinya.